salli ala Muhammad. Allahumma 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 salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah, sahabat syurga saya yang sedang menonton. Assalamualaikum subuh ni, masya-Allah. Pagi-pagi selepas selesai solat subuh berjemaah bersama keluarga, terus buka TV Al-Hijrah. Alhamdulillah. Jadi kepada mereka yang menonton Assalamualaikum subuh di Facebook Live TV Al-Hijrah, kalau boleh tekan button share supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan seperti biasa, kita meneruskan legasi bersama Bina Syurga di Rumah, Bina Rumah di Syurga, bersama Masuk Syurga Sekeluarga. Jadi kalau boleh, macam saya pesan tadi, jangan lupa like, share, save dan juga komen di Facebook Live TV Al-Hijrah. Bersama kita mengambil pelbagai ilmu yang disediakan supaya dapat satukan ummah dengan ilmu, insya-Allah. Jadi pada pagi ini, dalam segmen Assalamualaikum Subuh pada pagi ini, kita nak berbicara berkaitan dengan taubat nasuha di bulan Ramadan bersama dengan Wakil Pertubuhan Mihrab, iaitu Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Sihat. Macam mana Ramadan Ustaz? Masya-Allah. Terbaik ya? Tercurah rezeki zahir dan batin. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, bila kita nak berbicara berkaitan dengan taubat nasuha di bulan Ramadan ni, kita dapat bersama-sama berkongsi ilmu pada bulan Ramadan yang mulia ni. Mungkin Ustaz boleh ceritakan juga apa yang membuatkan kita rasa perlu melakukan taubat nasuha pada Ramadan ini, terutamanya di penghujung-hujung Ramadan ini. Baik, terima kasih Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, para sahabat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Salah satu cara untuk kita berdamai jiwa kita dengan Allah, berdamai kalbu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memperbetulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, bulan yang sangat sesuai untuk hati kita kembali kepada Allah, hati kita benar-benar mempunyai hubungan yang erat, jalinan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu caranya adalah dengan bertaubat, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubat, bila bicara tentang taubat, apakah maksud taubat tu, Hanan? Taubat adalah bermaksud kembali. Dalam bahasa Arab, taba yatubu taubatan, maksudnya kembali, iaitu seseorang hamba yang memiliki hati yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya untuk hati sentiasa kembali kepada Allah, tidak perlu tunggu untuk seseorang itu terjatuh dalam dosa dan maksiat terlebih dahulu baru dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi taubat menjadi suatu lifestyle dalam jiwanya, suatu attitude dalam kalbunya, iaitu suatu sikap yang sentiasa ada dalam kalbunya setiap detik, setiap saat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana peranan kita sebagai hamba, kita tidak take for granted dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita itu sentiasa rasa kekurangan, rasa suatu bentuk keberhutangan dengan Allah yang kita tak dapat bayar segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ apabila kita sedar yang kita tak dapat nak syukur pada Allah seperti mana Allah layak disyukuri, kita tak dapat nak berterima kasih kepada Allah sebagaimana Allah layak diterima kasihkan, maka di situ timbul subhanallah, di atas kekurangan kelemahan saya perlu kembali kepada Allah, saya perlu bertaubat kepada Allah. Kalau kita perhatikan Nabi SAW, walaupun beliau seorang yang maksum, tidak bermain dosa dan maksiat, tapi baginda SAW bertaubat kepada Allah setiap hari tidak kurang daripada 70 kali. Masya-Allah. Dalam riwayat yang lain mengatakan tidak kurang daripada 100 kali. Jadi kita dapat belajar sesuatu di sini, sidang penonton yang dirahmati Allah. Taubat adalah suatu sikap hati. Seseorang jangan fikir
kalau saya terjatuh dalam dosa maksiat, baru saya bertaubat pada Allah SWT. Tiap-tiap hari 70 kali yang disebut oleh Rasul, bermakna Rasul itu pada setiap masa bagi dia sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat nasuha adalah suatu bentuk kesungguhan yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingin berdamai dengan Allah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, Allah Taala bukakan pintu keampunan sebesar-besarnya supaya hamba-hamba yang jangan putus asa daripada rahmat Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina asrafu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada umatku bahawa wahai orang-orang daripada kalangan hamba-Ku yang telah melampaui batasan, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat-Ku, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita tahu ada pintu taubat. Kita sudah tak dapat beribadah pada Allah seperti mana Allah layak diibadahi, maka di situ ada pintu taubat. Kita tahu kita datang dengan penuh kesalahan, kekurangan, kelemahan, kita ketuk pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu dia. Jadi macam Ustaz cakap kan, sempena Ramadan ni kita kena galakkan bertaubat banyak-banyak ni. Terutamanya Ustaz kan, viral baru-baru ni ada seorang lelaki ditukar QR code masjid tu ke QR code dia. Jadi ini masanya untuk kita bertaubat. Ada pula seorang remaja perempuan, dia curi kad ATM ibu saudara tiri dia. Dia pula pergi shopping iPhone 14 yang terbaru ni, merampihkan duit ibu saudara tirinya. Jadi ini peluang yang Allah bagi pada kita untuk kita bertaubat. Macam Nabi pun yang maksum pun bertaubat, kita yang banyak dosa ni lagi-lagilah perlu bertaubat kan. Jadi Ustaz, selepas kita ialah bertaubat nasuha kan di bulan Ramadan ini, macam mana kita nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Baik, memperbaiki hubungan kita dengan Allah adalah dengan memperbaiki hakikat taubat itu sendiri. Kerana taubat itu adalah jalinan hubungan kita dengan Allah, maka kita perlu faham bahawa taubat itu mempunyai rukun-rukunnya. Untuk taubat menjadi taubat menjadi taubat nasuha, bukan sekadar taubat, tapi taubat nasuha. Kita tidak ingin berpura-pura dalam taubat kita. Jadi kesungguhan dan kejujuran kita ingin kembali kepada Allah, ingin berdamai dengan Allah, ingin memperbetulkan hubungan kita dengan Allah adalah dengan taubat nasuha. Nasuha maksudnya taubat yang benar-benar ikhlas. Dan ini ada beberapa rukun, ada beberapa syarat. Yang pertama sekali, seseorang itu hendaklah menyesali. Ini paling utama sekali. Dia hendaklah menyesali apa yang telah berlaku di masa silamnya, atau pada masa lalunya, pada masa lampaunya, zaman dahulu kala kehidupannya ketika muda. Dia perlu menyesali. Dia tidak boleh merasa bangga dengan dosa yang dilakukan. Dia tak boleh merasa gembira. Dia tak boleh merasa alah kecil je. Kan? Dia kena merasakan dia telah bersalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu ada penyesalan, dan ini adalah rukun yang paling utama dalam taubat. Hati yang menyesal. Dan yang kedua adalah dia terus meninggalkan perkara tersebut. Dia terus meninggalkan, dan dia tidak boleh ada dalam skedul dia, dalam jadual dia, dia nak buat lagi perkara maksiat tersebut. Maksudnya dia dah taubat daripada apa yang dah berlalu, tapi dalam jadual dia masih ada lagi nak ke situ lagi, ataupun dia ada plan lagi, ada plan nak melakukan maksiat tersebut. Tidak. Seseorang yang benar-benar jujur dalam taubatnya, dia hendaklah menganggap bahawa dosanya yang lalu itu adalah dosanya yang terakhir, ataupun kesalahan yang dilakukan, maksiat yang dilakukan itu adalah maksiat yang terakhir. Dia nak terus tinggalkan kesemuanya. Dia tak boleh ada dalam jadual. Kalau masih ada dalam jadual, masih ada keinginan, niat sedang bertaubat, tapi hati dan rancangan masih terfikir bahawa saya nak ulang lagi benda tersebut, itu bukan taubat nasuha. Itu bukan taubat nasuha. Taubat nasuha adalah dia terus tinggalkan perkara tersebut. Dan yang ketiga adalah dia berazam dan bertekad untuk tidak kembali kepada perkara itu lagi. Ulang kembali. Lebih kurang sama macam tadi, macam yang kedua tadi, dia terus tinggalkan secara perbuatan, secara fizikal, dia terus hindarkan dirinya daripada perkara tersebut. Bukan sambil taubat sambil dia sedang buat benda itu. Taubat dan dia terus tinggalkan benda itu, dan yang berikutnya dia berazam dan tak mau lagi kembali kepada situ. Dan dia cuba berusaha dan berikhtiar bagaimana dia alihkan, dia jauhkan perkara-perkara yang boleh menjadi faktor untuk dia terjerumus lagi dalam dosa-dosa tersebut. Dan yang keempat, apabila ia berkaitan dengan perbuatan dengan manusia, kita mengambil haknya dengan cara yang salah, kita pulangkan kembali. Kalau kita benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu Taala,
kita tidak ingin mengambil hak orang lain. Kita tidak ingin menzalimi dan menindas hak orang lain. Kita cari orangnya ataupun kita cari warisnya, kita pulangkan. Kalau kita tak jumpa orangnya, kita sedekah, masuk dalam tabung, infakkan atas nama orang tersebut. Mudah-mudahan di hari akhirat kita tak dituntut di atas apa yang kita pelakukan kepadanya. Itu dia, Masya Allah. Tapi kan Ustaz kan, yelah kadang-kadang mungkin dia dah benar-benar bertaubat nasuha kan. Mungkin tahun pertama okey, tahun kedua istiqamah, tahun ketiga tiba-tiba rencana tu masuk balik dalam otak dia kan. Tengok pula kawan-kawan mungkin ada yang buat maksiat, dia pun teringin. Tapi macam mana kita nak memastikan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama? Tapi Ustaz bukan jawab sekarang. InsyaAllah kita nak berhenti rehat seketika. Kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hafaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Alhamdulillah, kita kembali ke perbincangan Taubat Nasuha di bulan Ramadan bersama dengan Ustaz Iqbal Zain. Jadi Ustaz, ialah macam saya tanyakan sebelum ni kan, ialah dia memang dah betul-betul bertaubat, tapi mungkin dia nampak kawan dia ada buat maksiat, dia trigger balik kan. Tapi dia tak nak buat, tapi dia trigger. So macam mana dia nak lakukan supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama tu Ustaz? Baik. Perayaan yang kita sambut di sebalik puasa sebulan Ramadan ini, perayaan itu dipanggil Aidul Fitri, iaitu kembali kepada fitrah. Fitri daripada perkataan fitrah, itu kembali kepada fitrah kerana Allah SWT ampunkan dosa kita, sucikan jiwa kita, sucikan kalbu kita daripada dosa-dosa dan noda. Dan ini seperti seorang bayi yang baru lahir daripada ibu, dan Allah Ta'ala mengisytiharkan maghfirah dan keampunan ke atas hamba-hambanya kerana bermujahadah melawan nafsu sepanjang bulan Ramadan. Allah isytihar kepada sekalian para malaikat. Dan bermakna kita ada suatu bentuk perdamaian. Kita tidak ingin berperang dengan Allah. Kita melanggar perintah Allah, bermakna kita sedang berperang dengan Allah. Kita lakukan riba, melakukan zina, melakukan perkara mencuri dan perkara-perkara maksiat, bermakna seseorang itu sedang berperang dengan Allah SWT. Maka dengan dapatkan keampunan, kita dapatkan suatu tiket perdamaian dengan Allah Subhanahu Taala, dan kita ingin maintain perkara tersebut. Dan ulama menyatakan untuk kita istiqamah yang berat, Hanan, ya. Istiqamah untuk kita berada di atas jalan yang lurus itu, yang pertama sekali kita kena timbulkan rasa cinta dan sentiasa muhasabah dan cari jalan bagaimana timbulkan rasa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada akhirat, cinta kepada Quran, Islam. Yang paling utama sekali cinta pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah rasa tamak kita kepada apa yang berada di sisi Allah. Ganjaran, pahala yang berada di sisi Allah. Kalau kita tinggalkan dosa dan maksiat, darjat yang tinggi sedang menunggu kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah rasa takut kita kepada Allah. Allah memberikan ancaman tentang azab api nerakanya dalam Quran, di dalam hadis, maka kita takut. Kita takut dengan api neraka, dan yang lebih patut kita takut berjauhan dengan Allah. Takut terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, cari persekitaran dan circle yang baik. Cari majlis ilmu, buru majlis ilmu. Ini sudah tiba masanya. Kalau tahun-tahun yang sudah kita leka dan lalai alpa terhadap majlis ilmu,
bermula daripada tahun ini kita mula memburu cari ilmu, cari orang-orang yang sentiasa satu misi dengan kita. Kalau ada rakan-rakan yang buruk, kita tinggalkan sebentar, tapi bukan dengan beranggapan kita lebih baik, lebih mulia daripada mereka, tapi kita ingin bersama dengan circle yang satu misi dengan kita mencari redha Allah SWT. Maka cari circle orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang berada dalam kelompok majlis ilmu untuk kita sentiasa mendapat input-input yang baik dalam perjalanan kita menuju Allah. Masya Allah, Ustaz. Jadi, Ustaz, bila saya rasa penonton CCTV Al-Hijrah, bila mereka dah benar-benar bertaubat, mereka pun nak jadi tamak juga, kan? Dan jadi tamak nak mengumpul saham akhirat ni, kan? Jadi mungkin kita nak bersama dengan Pertubuhan Mihrab dalam kempen membangun aset Islam. Jadi saya rasa Pertubuhan Mihrab memang tengah rancak untuk kempen membangun aset Islam ni. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang kempen ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah berada pada 10 terakhir daripada Ramadan, dan ini adalah masa pecutan terakhir untuk kita rebut dan raih keberkatan yang besar daripada Allah, kemuliaan yang Allah janjikan, keampunan, kesucian, kebersihan, kejernihan yang Allah Taala janjikan, yang kita ingin rebut perkara tersebut supaya mendapat ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu saya ingin kongsikan suatu kempen yang disebut sebagai kempen membina aset Islam ataupun kempen membangun aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab, yang mana tujuan kempen ini dilancarkan adalah untuk mengumpulkan dana untuk pembinaan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, masjid dan juga madrasah. Dan antara projek yang sedang kami bantu pada ketika ini adalah yang pertama, pembinaan Masjid Nurul Islamiyah Sungai Cuh di Rawang, yang pada ketika ini sudah mengumpul lebih kurang 3 juta ringgit, tetapi kita masih perlukan lagi dana daripada masyarakat sebanyak 1.7 juta ringgit untuk projek ini berjalan. Kita doakan agar ia dapat disiapkan dan dilengkapkan dan memberi kemudahan kepada jemaah yang hadir. Projek yang kedua yang kami bantu adalah Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam di Kajang. Yang mana dalam pada ketika ini pembinaan masjid sudah hampir siap, yang mana struktur pembinaan adalah ilham daripada Masjid Nabawi dan daripada masjid di Istanbul, Turki. Dan alhamdulillah hanya 3 beberapa tempat saja lagi yang diperlukan, dan kami masih perlukan dana daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk letakkan saham akhirat kita di situ, supaya setiap yang datang hadir dalam masjid ini kita mendapat saham, kita mendapat pahala dan masuk dalam bank akhirat kita, deposit di dalam suatu bekalan yang akan menjadi harta kita yang hakiki kelak di hari akhirat. Dan yang ketiga adalah pembinaan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang mana perkembangan terkini, alhamdulillah Ma'had ini telah masuk kepada fasa yang kedua, iaitu fasa kerja-kerja tanah, kerja-kerja yang berkaitan dengan tanah. Justru kami daripada Pertubuhan Mihrab sangat berharap, merayu dan mengalu-alukan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, bersempena keberkatan 10 akhir di bulan Ramadan ini untuk berinfak kepada kempen membangun aset Islam. Semoga hasrat murni ini dipandang dengan penuh kasih sayang oleh Allah, kita dipandang dengan pandangan kecintaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan jiwa Rasulullah kerana kita membantu sesuatu yang membantu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi Ustaz, bagaimana caranya penonton boleh bersama-sama menyumbang untuk kempen membangun aset Islam ni, dan bagaimana mereka nak dapatkan info berkaitan dengan projek ini, Ustaz? Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin merebut peluang yang sangat keemasan, peluang yang sangat baik ini, peluang yang penuh dengan keberkatan, tuan-tuan boleh berinfak secara umum pada bila-bila masa, iaitu dengan transfer terus ke dalam akaun kami seperti mana yang tertera pada kaca TV anda pada ketika ini. Anda boleh screenshot ataupun ambil gambar cepat-cepat sebelum ianya hilang kepada akaun Maybank dan juga Bank Islam. Dan cara yang kedua adalah melalui online dengan melayari laman web kami, iaitu www.infaqmihrab.com. Dan cara yang ketiga adalah dengan berinfak secara konsisten setiap bulan. Anda boleh scan QR code My Istiqamah dan kemudian register. Anda boleh tetapkan infak setiap bulan melalui pakej-pakej yang telah disediakan dengan serendah RM30 sebulan. Mudah-mudahan setiap ringgit yang kita sedekahkan, yang kita infak, yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat lihat bagaimana Allah lipat gandakan dalam bank akhirat kita, dan ini yang kita ingin bawa pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Infak dan sedekah ini adalah salah satu cara untuk kita berdamai dengan Allah, suatu bukti kejujuran jiwa kita, keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu dia. Jadi di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ni, jom sama-sama kita pecut, kita membantu Pertubuhan Mihrab dalam kempen membangun aset Islam ni supaya ramai lagi yang dapat manfaatnya, bukan sahaja masjid-masjid, malah mahat-mahat tahfiz yang memerlukan sumbangan anda semua di luar sana, insya-Allah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Iqbal Zain yang merupakan wakil Pertubuhan Mihrab kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi insya-Allah kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ni kita sambung di dalam Assalamualaikum. Jadi jangan ke mana-mana. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.